أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Kitab Minhajul Abidin sambungan muka surat surat 204. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ifdal amin. Al-Ustaz Abu Ja'far mengatakan bahawa jika perut lapar, ia akan membuat seluruh anggota badan tidak banyak menuntut dan merasa tenteram. Tetapi jika kenyang, anggota tubuh yang lain pula akan merasa lapar, banyak menuntut dan meragam. Kesimpulannya, perbuatan dan ucapan seseorang yang ditelan berlebih-lebihan, maka pengeluarannya begitu juga. Jadi makanan dan minuman itu diibaratkan seperti benih tumbuh-tumbuhan, manakala perbuatan pula merupakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh daripada benih tersebut. Jadi kita menyambung lagi tentang keburukan dalam berlebih-lebihan dalam bab makan. Bukan makanan yang haram, tapi berlebih-lebihan. Maka disebut terdapat 10 kesan dia. Yang pertama, makan berlebihan itu akan menjadikan keras hati dan memadamkan sinarnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tumitul qalb bikasratit ta'am wasyarab fa innal qalba yamutu aksara alaihi alma. Hadis yang sebelum kita baca, Nabi kata, jangan engkau bunuh hatimu, jangan engkau bunuhkan hati itu dengan memperbanyakkan makan dan minum. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut makan berlebihan menjadikan hati keras. Yang tercela itu bukanlah semata-mata makan tu. Jadi dalam erti kata yang lain, tercelanya makan yang lebih itu menyebabkan hati menjadi keras. Jadi mafhum mukhalafah dia, cok sembahyang, baca Quran tak ada rasa apa. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa iza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana. Bila didengarkan Al-Quran, iman dia bertambah. Tetapi bila kita dengar Quran tak bertambah, maksud hati kita keras.
Begitu juga disebut dalam Quran bahawa bila dibaca Quran itu maka hati menjadi khusyuk dan sebagainya. Tapi tak ada, maka hati menjadi keras. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasawatul qulub. Atau qulub. Lawan dia raqiqul qalb, hati yang lembut. Raqiqul qalb, hati yang lembut. Bermaksud hati yang lembut itu bila berzikir, raqiqul qalb, hati yang lembut. Lawan dia hati yang keras, qasawatul qulb. Quran summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Kemudian menjadi keras hati mereka. Tuhan kata summa qasat qulubuhum, kemudian jadi keras hati mereka. Hatinya lebih keras daripada batu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kenapa Allah Ta'ala umpamakan hati itu keras macam batu? Sebab batu ni bila dipukul tak pecah, dipukul tak pecah, dipukul tak pecah, dipukul tak pecah. Begitu juga hati yang keras, diberi peringatan tak terkesan, dengar Al-Quran tak terkesan. Allah Ta'ala kata fahiya kal hijarah, macam batu kerasnya. Au asyaddu qaswah, atau hati itu lebih keras daripada batu. Macam mana pula hati lebih keras daripada batu? Sebab batu ni kalau dititik-titik air lama-lama lekuk juga dia. Bagaimana petanda dia? Sembahyang kita tidak khusyuk, zikir kita tidak beri, tak kesan dia. Itu tanda-tanda hati menjadi keras, qasawatul qalb. Maka punca dia banyak, maksiat, dosa dan sebagainya. Dan juga hati itu boleh keras dengan disebut sebab tu yang pertama, kecelaan makanan itu kenapa? Makan berlebihan menjadikan hati itu keras, kata di sini. Jadi sebaliknya apa? Mafhum sebaliknya, sekira tu orang tu makan banyak tak koreh hati dia dah. Oi, bertambah handa dia berarti. Tadi kono 5 pinggan nasi Arab. Lepas tu, hui, semangat dia berarti. Contohlah kan. Maka tak ambil kesan dia. Lepas tu colek apa sikit macam tu. Bersederhana dalam makan. Kena jadi zuhud dan sebagainya. Suatu hari penjaga kepada anak dia datang nak ziarah kepada Syekh Qadir Jalani, naik ke rumah, dia tengok Syekh Qadir Jalani makan selazat-lazatnya. Ya tadi. Oh, dia suruh panggil dia naik. Jadi Syekh Qadir Jalani dia baru lepas makan daging burung atau daging ayam. Maka tinggallah tulang-tulang dia tepi tu. Maka disuruh oleh Syekh Qadir Jalani tulang-tulang burung tadi. Tinggal tulang tadi dia ambil hidup balik. Kok sampai tahap tu anak aku boleh makan macam ni. Jadi apa maksud kalam Syekh Qadir Jalani itu? Bermaksud Syekh Qadir Al-Jilani, maksud itu dia makan makanan yang lazat. Dia menikmati susah hati dia. Ada sebagian orang nak jaga hati, nak khusyuk, maka dia tinggalkan dunia ni. Ditinggalkan. Tidak ingin berlebih-lebihan dalam perkara dunia. Kenapa? Sebab hati dia akan rosak. Hati dia akan rosak. Jadi dia bersederhana. Tetapi kemewahan dia tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semata-mata bermewah itu, kalaulah semata-mata bermewah itu tercelur. Rumah bos saya tercelur, kereta bos saya tercelur. Rumah bos ada nabi yang kaya raya. Sedangkan kita tahu ada nabi yang kaya raya, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau kita pandang pada satu segi macam bazir, rumah dia buat besar-besar. Besar.
Jadi apakah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu berlebihan dalam perkara duniawi dia? Kalau tak boleh berlebihan, macam mana pula Nabi Sulaiman alaihissalam mamar dia adalah mamar yang dia tanya kenapa takut basah gitu. Itu bukan air, itu mama. Oh, mama dia macam air. Takkah berlebihan Nabi Sulaiman alaihissalam? Di situ juga dapat tergambarkan bahawa kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam sangat kaya. Makan dan sebagainya mewah. Tetapi tidak tercela pada boleh menjadikan hati keras. Sebab itu satu ketika Al-Imam Syafi'i makan banyak. Jadi bila niat dia niat yang baik, maka tidak mengeraskan hati dia. Yang mengeraskan hati berlazat-lazat kerana nafsu. Dia berlazat-lazat kerana melayan nafsu dia. Maka hati menjadi keras. Sebab nafsu ni bila kita layan dengan niat yang baik. Apa niat yang baik contoh dia? Sebab itu sebagian ulama memilih daripada menikmati nikmat yang sedikit dengan nikmat yang banyak. Rasa syukur lebih besar lagi. Kita minum air telau je, gula tak ada. Alhamdulillah. Sekali dia bagi teh ais. Saya kata ais, tuan-tuan tak mana kan? Dia bagi teh, alhamdulillah, 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 ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nak ngabarkan betapa sukarnya kita dapat duit RM50. Dapat. Daripada kita dapat RM5, terima kasihlah ya Allah, dapat RM5. Terima kasih. Bermaksud luahan syukur itu lebih banyak lagi. Luahan syukur itu lebih banyak. Jadi sebahagian ulama dia menikmati nikmat RM2, maka kita suka. Maka luahan suka kita itu lebih banyak lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ulama ambil dalil daripada Nabi SAW. Nabi menyebut, bila engkau minum air, maka sejukkanlah air itu. Nabi kata baridil ma. Bila minum air, adalah air sikit, lolap mata kejap. Apa kan? Jadi kita menghayati syukur itu seluruh tubuh badan kita. Nabi sebut macam tu. Nabi kata baril sejukkan air itu kalau boleh. Nabi kata, sebab kalau engkau minum air tak sejuk, syukur engkau hanya di bibir sahaja. Khadam. Jangan jadikan kita khadam kepada nafsu. Jadikan nafsu kita khadam kepada kita untuk apa? Untuk syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan nafsu itu untuk kita kenal makna lazat. Untuk kenal lazat. Kalau orang tak bernafsu, bagi apa semua tak sedap. Bagi ni tak sedap. Bagi lo ikan RM1. Dengan orang kita bagi RM100. Kita akan nampak yang bagi RM100 tu dia punya senyum, dia angkat tangan, terima kasih tuan. Yang bagi RM1 tadi atau ya masih. Dah. Kita nampak makna yang dapat nikmat banyak, dia mengerti makna syukur dia banyak. Yang dapat nikmat sikit. Kenapa? Sebab nafsunya merasa itu. Akan nafsilah sebagai alat kita untuk mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik nafsu itu. Tetapi kalau kita memperhambakan diri kepada nafsu semata-mata, maka akan menjadi keras hati. Apa maksud keras hati? Maksud koreh hati, maksud kita tak suka kepada Allah. Itu maksud koreh hati. Maksud lembut hati, kita suka pada Allah yang nafsu kita suka, kita semangat. Kembali kepada Allah dah lama hal. Bermaksud itu masuk keras hati. Maka nafsu kita sebanyak-banyak makan, tapi tujuan ingin mengambil barakah yang ada di rumah Imam Ahmad bin Hanbal.
barakah ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang baik, kita nakkan barakah, maka itu satu yang baik. Walaupun ya kita malas menikmat, jadi kita makan buat balun betul-betul. Contoh dia kan, ui syukur dia, dia dua dapat, kita pun dapat sodak makan, dan maksud niat kita untuk menjaga hati tuan rumah tadi, syukur dia. Katakan. Jadi benda itu tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik pada kita. Tetapi kalau semata-mata berlebihan kerana nafsu, mana nafsu dia semakin tidak terkawal. Sebab tu ada sebahagian ulama, bukan haram ya. Sebab tu ada sebahagian ulama melarang murid dia makan daging. Larang makan daging. Sebab asbab daging itu boleh menguatkan, maka diredakan di atas itu. Bukan mengharamkan daging, tak, tapi selepas itu apa yang terjadi, dihalang. Begitu juga makan yang tadi menyebabkan cenderung menghisapnya, bukan tuang. Jangan tak tuang, tapi hisap ni mana kita kena tarik air tu. Nabi tak minum macam ni tuang. Mana kalau tak hisap pun dia masuk dalam mulut tu. Kita bismillah sekali je. Lepas tu kita makan macam-macam sekali je. Nabi 3 kali minum, setiap kali bismillahirrahmanirrahim. 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 Maka kata ulama, benda yang sama juga kalau minum pun. Kata Syekh tadi, maka air yang kita minum baca bismillah itu akan meresap ke seluruh badan kita. Maka akan membaiki diri kita, niat kita, tujuan kita, keinginan kita akan berubah. Maka kita ingin buat kata Syekh tadi. Maka kata Al-Ustaz Abu Ja'far bahawa jika perut lapar ia akan membuat seluruh anggota tidak banyak menuntut, katanya. Betul kita sebut tadi. Tak banyak menuntut dia. Tetapi kalau konyang, anggota tubuh iman kita kuat. Jadi makan banyak pun tak ada apa. Semakin kuat dia solat, semakin kuat dia beramal. Maka tak jadilah tercelok makan itu. Kesimpulannya, perbuatan dan ucapan seseorang sangat bergantung kepada makan dan minumnya, katanya. Jika yang ditelan adalah makanan yang haram, maka akan keluar pula yang haram. Jika yang ditelan itu berlebih-lebihan, maka keluarnya begitu juga. Ini kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali. Jadi makanan Daruqutni. Apa kata Al-Imam Ad-Daruqutni? Aratta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fala ta'kul hatta taqdiyaha fa innal akla yughayyir al-aqla. Contoh dia nak berjaya dalam pelajaran. Contoh dia nak berjaya dalam perniagaan. Ada sesuatu lah yang kita nak, ataupun kita nak bentuk akhirat, dan sebagainya. Janganlah makan dahulu, dia kata, sebelum tercapai maksud tersebut, kata Imam Daruqutni. Kita kau buat macam dia tak jadi kojo tu lah. Langsung tak ambil kojo. Jenis kita makan dulu baru kojo. Daruqutni. Kenapa kata Imam Daruqutni? Kalau ada hajat, buat dulu, kata dia. Janganlah makan dahulu sebelum tercapai maksud tersebut. Kerana makanan boleh menjadikan fikiran lesu. Dia mengatakan fikiran terjadi lesu. Jadi Imam Daruqutni ini amat memuliakan akal. Amat memuliakan akal, kan. Jika makan itu melesukan pemikiran dia. Sama ada kita berfikir tentang kebaikan
adat ataupun kita fikir akal pendapat dia terpulanglah. Bukan hadis ya. Pendapat Imam Daruqutni. Maka disambung Imam Ghazali, perkara ini nyata telah itu salah satu hukum dalam Islam ini. Hujah dia adalah tajribah. Ulama menyebut salah satu hukum, salah satu istinbat hukum tajribah. Tajribah ni apa? Tajribah ni tes. Kita tes. Kita tahu sumber hukum Quran, hadis. Orang sebut dua je. Sedangkan sumber hukum ni banyak qiyas. Tajribah ni mana ambil dalil ni? Kau buat lah, kau buat kau rasa. Tidak. Nak kau buat dalil Quran tak ada. Apa dalilnya? Dalilnya dan ada orang tanya, Dr. Ali Jumaah kata dia, zikir banyak-banyak kalimah Allah boleh jadi pandai. Dia jawab betul. Yang tanya tadi tanya lagi, kau test lah pula. Kalau tak pandai dia tak tahulah. Mana rasa tak pandai zikir itu. Jadi ulama ramai mencubanya. Oh, zikir ni ada rasa panas dia. Maka apa dalil? Dalil lah, buatlah. Nama dia tajribah. Nak cari dalil makruh air syammas tak jumpa dalam Quran hadis. Air ni ada air yang harus, ada yang air yang tak boleh, dan ada air yang makruh digunakan. Air yang makruh digunakan mazhab Syafi'i, mazhab lain tak makruh, mazhab Syafi'i makruh. Apa hujah Imam Syafi'i kata makruh? Tajribah. Dah syammas, air yang terletak di bawah. Mana dalil makruh? Dalilnya orang pernah test. Orang pernah. Itu dalil dia. Nak sebut Quran tak ada. Dalilnya tajribah nama dia. Maka dalam mazhab ada satu, maka tajribah. Dapat terlebih makan akan mengakibatkan seorang merasa malas. Kita tak kisah bona ada pencen, tak kisah. Jangan makan banyak, malas, tak ada masalah, malas. Kalau ada bahaya kalau kojo kan. Banyak benda lain lah malas ni kan. Maka terlebih makan akan mengakibatkan seorang itu merasa malas untuk beribadat. Malas untuk beribadat. Ini kerana kebanyakan makanan akan menjadikan badan menjadi berat, mata mengantuk, dan anggota badan yang lain juga merasa lesu hingga keadaan menjadi seolah-olah bangkai yang dibuang, kata Imam Ghazali. Betul tak terjemah bahasa Arab ni? Ada seorang yang mengatakan jika seseorang sedang dalam keadaan kenyang, anggaplah bahawa dirinya sedang lumpuh. Kata itu. Kisah Nabi Yahya alaihi salam menceritakan bahawa baginda bertemu dengan iblis. Nabi Yahya ni meninggal muda. Kalau semboleh kan. Itu Nabi Zakaria, anak Nabi Yahya. Anak Nabi Zakaria nama dia Yahya, kena bunuh. Nabi Yahya alaihi salam menceritakan bahawa baginda bertemu dengan iblis yang membawa satu barang. Lalu Nabi Yahya pun menanyakan untuk apa barang itu. Iblis menjawab bahawa barang itu merupakan syahwat untuk memancing anak cucu Adam. Insya-Allah. Jadi maksud iblis itu menggunakan syahwat untuk menggoda kita. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi kepada iblis, apakah padaku ada sesuatu yang dapat engkau pancing, engkau goda? Jawab iblis, tak ada.
hanya pernah terjadi pada satu malam di mana engkau makan sehingga terlalu kenyang dan kami dapat menarik kamu sehingga engkau merasa berat untuk mengerjakan sembahyang. Iblis gunakan syahwat itu untuk sesuatu yang dia nak. Dia tak boleh nak goda macam bosah-bosah. Nabi Yahya alaihissalam dapat iblis goda dengan jalan syahwat itu. Apa syahwat? Syahwat makan. Selera betul dia makan. Iblis gunakan dia. Maka dia makan banyak sehingga kenyang. Apa yang iblis dapat? Rasa berat untuk solat. Dapat iblis. Kita macam-macam, beragam iblis dapat. kan satu agam macam-macam dia dapat kan. Masya-Allah. Ini Nabi Yahya. Mana Nabi Yahya tanya iblis, engkau dapat tak sesuatu daripada aku? Tak dapat. Kenapa? Masya-Allah, Nabi Yahya ini apa Allah Taala sebut dalam Al-Quran, sayyidan wa hasuran. Hasuran apa tu, lupa ayatnya. Nabi Yahya alaihissalam ni sayyidan wa hasuran. Hasur ini tak salah ulama mengatakan tidak ada syahwat pada wanita. Itu Nabi Yahya alaihissalam. Dah begitu syariatnya Nabi Yahya alaihissalam ataupun khususiat Nabi Yahya alaihissalam tidak punya syahwat kepada wanita. Dalam tafsir kalau kita baca tentang Nabi Yahya, macam-macam cerita lah. Macam-macam cerita lah tentang Nabi Yahya, kata tak ada. Ala kulli hal, Nabi Yahya alaihissalam digambarkan seorang rasul, seorang nabi yang bersih jiwa dia. Bersih jiwa dia. Sahaja. Maka Allah sebut hasura. Kita tengok balik. Hasura tu bermaksud tidak ada syahwat pada wanita. Ini khususiat Nabi Yahya alaihissalam. Jangan kita buat-buat pula. Atau kita buat ke anak kita, tak payah kau beramal lah. Langsung tak ada syahwat. Ala kulli hal, ketika mana para jemaah menunaikan haji di kota suci Mekah, salah satu yang dituntut oleh Allah Subhanahu, seolah-olah ayat itu menggambarkan supaya kita menjadi seperti Nabi Yahya alaihissalam. Saya kalau ceramah kat jemaah haji kat Mekah, saya ulang-ulang perkataan ini kepada jemaah. Mana yang faham, mana yang tak faham, macam mana. Habis yang manusia ada syahwat, itu sebab yang lain, kata ulama. Zuriat dan sebagainya, sebagai sebab. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bila perintahkan manusia buat haji, ada satu bahagian haji itu menjadi seperti Nabi Yahya alaihissalam. Jadi ketika pergikan batin mereka daripada syahwat wanita. Sebab ketika itu para jemaah kalau syahwatnya kepada wanita, maka mengotori hajinya. Kotor hajinya. Firman dalam Quran, makan kena sabar, dalam kemah kena sabar. Jangan jidal, jangan berbantah-bantah, jangan berkelahi-kelahi, wala jidal, sabar. Wala fusuqa, jangan fasik, mengumpat dan sebagainya, mata fasik. Tapi rafath, ma makna rafath? Jangan fasik lidah, jangan fasik mata, wala jidal, jangan berbantah-bantah. Mau berbantah ni peluang banyak. Berbantah dekat tablet tawaf, berbantah masa makan, berbantah. Masya Allah, rafas. Dalam ayat yang lain, rafas banyak maksud dia.
Dalam ayat yang lain rafas Quran tu. Jadi bila tetapi dalam tafsir rafas ini kata-kata yang ke arah hubungan suami isteri. Itu maksud rafas. Wama tu cerita tu. Nampak dak lepas tu orang jual minyak dop, ada lain ni cerita cerita berburak-burak dah, cerita orang lelaki. Maka itu tunggu orang cakap kita nampak sikit, maka rafas. Maka dalam ihram fala rafas, jangan sebut rafas. Jadi bagaimana kita nak menjaga sebut rafas perkara itu, maka hilang ingatan kita bersyahwatun nisa. Ketika mana kita ihram itu, maka yang ada pada Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya tak berkahwin dan tak ada keinginan nak berkahwin pun. Maka Nabi Yahya alaihissalam ketika bertemu dengan iblis, maka dia bertanya, apakah aku ada sesuatu yang dapat engkau goda wahai iblis? Jadi iblis tahu Nabi Yahya ni macam mana. Nabi goda, iblis goda Nabi Yahya, satu ketika pernah engkau makan sehingga terlalu kenyang. Belah terlalu kenyang, kata iblis, berjaya kami menarik engkau supaya rasa berat jadikan sembahyang. Nabi Yahya berkata lagi, kalau begitu, bila dia dengar iblis dah buka rahsia, kalau begitu aku tidak akan makan terlalu kenyang lagi sepanjang hidup aku. Jadi betul lah Tun Mahdi tu, dia makan. Nabi Yahya bila iblis pernah menipu dia sebabkan kenyang, maka lepas Nabi Yahya kata, selepas ni aku tak akan makan sehingga kenyang, kata dia. Tak terbuka. Wow lah. Bahasa Arab apa tengok bahasa Arab ni. Wow tu dia. Bahasa Arab tak tahu, saya lupa dah apa. Maka iblis kata, menyesalnya kami kerana telah membuka rahsianya. Menyesal iblis, dia buka rahsia kepada Nabi Yahya alaihissalam. Tak pernah rasa lapar. Masa bila nak lapar? Dalam kereta ada punya, tak sompet nak lapar. Bagaimana pula orang yang sentiasa kenyang, tak pernah rasa lapar? Sayyidina Sufyan Al-Thawri rahimahullah berkata, ibadat itu ibarat perusahaan menguntungkan. Kita banyak perusahaan apa lagi? Banyak. Jadi Al-Imam Sufyan Thawri dia umpamakan ibadat kita ni umpama perusahaan akhirat kita. Masya Allah. Salat kita perusahaan kita, baca Quran perusahaan, istilah kita jaga perusahaan tu kan. Produk kualiti dia, orang yang mengojokan itu kono cakap. Kalau kita ada perusahaan, adakah kita biarkan perusahaan? Mana mungkin kita biarkan perusahaan itu. Mungkin yang lebih lawa lagi. Kenapa? Sebab kita nak menambah baik perusahaan kita. Bijak orang berniaga. Dia ada perusahaan, bertambah baik dia punya perusahaan dia. Bijak dia buat perusahaan kan. Kalau orang tak bijak, dia biar. Sedap. Apa kau kau lah kita tu. Mana terlampau masin ke apa ke. Kita pun pokok di situ lah. Nak boleh tak nak boleh. Tu dia kecap yang ada. Contoh dia. Benda orang yang cerdik, dia akan menjaga perusahaan dia. Maka sebelum dan alatnya adalah lapar. Jadi makan inilah. Yang kelima, wallahu ta'ala alam. Semua ada semua.